Bertemu kembali. Minggu lepas kita bincangkan berkenaan pasaran ETF dan juga peluang pasaran syariah di China. Minggu ini kita ingin melihat tentang pasaran ETF Malaysia dan juga global. Sekali lagi bersama kita adalah Duraini Baharudin, pengarah urusan Value Partners Malaysia untuk membincangkan berkenaan dengan trend pasaran ETF Malaysia dan juga global. Dura, minggu lepas Dura ada bercakap berkenaan dengan ETF. Mungkin kita boleh lihat dengan lebih dekat lagi produk dan juga pasaran ETF di Malaysia. Apakah trend utama yang Dura lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini berkenaan dengan ETF, Dura? Okey, thank you. Terima kasih ya Rizal. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Ya, kita bercakap pasal ETF dari minggu lepas ya, dan following kita punya session last week, banyak pula query kami dapat yang sangat basic seperti apa itu ETF. Jadi saya rasa saya kena cakap dulu apa itu ETF ya, sebab nama sebenar dia ialah dana yang didagangkan di bursa. Tapi untuk menyenangkan pemahaman semua, ETF ni sebenarnya dia seperti dana unit amanah yang instead you beli daripada ejen, you beli je daripada Bursa Malaysia. So itu sebenarnya benda ni, dan you membeli ETF ni seperti mana membeli mana-mana saham di Bursa Malaysia ya. Dan kalau kita tengok di Bursa Marketplace dan juga ruang-ruang media sosial, interest dalam ETF ni dah makin meningkat. Ia ni kerana pengurus dana digital makin bertambah di Malaysia. Kita tahu ada beberapa yang sudah hadir di Malaysia market. Pengurus dana digital ni melaburkan wang pelabur menggunakan ETF ya, berdasarkan strategi pelaburan mereka, dan mereka gemar ETF kerana kos yang murah dan strateginya juga efisien. Jadi kita lihat pula trend di Bursa Malaysia bagi ETF ya. Kita tak ada banyak ETF seperti di negara luar pasaran global, tapi kita ada cukup ya ETF di Malaysia buat masa sekarang. Kita ada ETF China, kita ada China A yang Value Partners pun baru lancar minggu lepas. Kita ada ETF US, ETF ASEAN, Global REITs, Malaysia Bond dan sebagainya ya. Ini adalah trend yang dah bermula lebih 10 tahun dahulu. Regulator di Malaysia has done a lot untuk mengembangkan segmen ETF di Malaysia. Tapi kalau kita bandingkan pula di pasaran global, ETF ni dia lagi besar ya. Tahun ini alone we expect capital flow into ETF ataupun pelaburan into ETF akan mencecah level historik, iaitu more than 490 billion US dollar ataupun dalam ringgit ialah 2 trilion ringgit. Dan saiz ETF di pasaran global pula sudah mencecah 8.9 trilion US dollar dengan kepelbagaian produk selama 30 tahun. Jadi kita harap mungkin kita tak akan sampailah ya 8.9 trilion US dollar ni US market, global market. But kita harap Bursa Malaysia market size untuk market capitalization untuk ETF akan makin berkembang. Ini juga ekosistem di Malaysia juga berbeza daripada ekosistem di pasaran global, yang di mana pasaran global pelabur sudah biasa dengan faktor-faktor makro yang affecting pasaran global. Apa yang kita rasa paling berguna adalah mempunyai lebih banyak ETF pasaran tunggal yang tersedia di bursa. Ya, macam kita kata China tadi, mungkin selepas ini kita patut ada Jepun, mungkin kita patut ada India ETF di bursa Malaysia. Sebab ia sepatutnya ditambahkan kepada pelaburan Malaysia Equity yang pelabur Malaysia di Bursa Malaysia sudah sedia ada. Dan reason atau sebab kenapa kita perlu buat begini ialah supaya pelabur Malaysia boleh diversify risk mereka ya, ataupun dia boleh open up or reduce risk kepada dia punya concentration into Malaysia equity. Okay. So ini kita rasa akan membuat approaching to investment lagi sustainable untuk pelabur-pelabur di Malaysia pada kos yang efektif. Mungkin Dura boleh juga terangkan ya profil pelabur yang memilih ETF dan apakah minat ataupun selera risiko mereka dalam pelaburan? Betul. ETF ni interesting ya. Kita tengok ada 3 broad category of pelabur. Pertama, mereka yang dah biasa membeli saham di Bursa Malaysia, mereka dah ada CDS account mereka. Mereka faham konsep membeli dan menjual saham sendiri. Dia monitor sendiri dia punya pegangan di bursa. Mereka ni ingin the word is diversify ataupun bagaikan pelaburan mereka keluar negara bagi mencari pulangan yang lebih ataupun manage lagi risk dia lah, kerana risk di Malaysia
Malaysia, kalau Malaysia Equity ialah berdasarkan perkembangan dan isu di Malaysia sahaja. Kedua, kita juga ada mereka yang sudah biasa dengan pelaburan unit trust ataupun dana unit dan kini ingin melabur menggunakan instrumen kos rendah melalui bursa maupun melalui pengurus dana digital seperti Wahid Invest. Ni yang pengurus dana digital yang patut syariah yang utama di Malaysia ataupun membeli sendiri di Bursa Malaysia. So itu kategori kedua. Dan kategori ketiga ni yang paling menarik lah pelabur muda. Mereka ni lebih selesa dengan digital access dan tidak perlu ejen pengantaraan. Jadi ini adalah 3 kategori pelabur yang akan drive I think ETF punya market di Malaysia. Penting kita rasa ditambahkan kepada portfolio equity Malaysia di bursa yang sudah ada dalam portfolio seseorang pelabur atau institusi. ETF ni ia boleh memberikan exposure di luar Malaysia untuk seperti saya cakap banyak kali diversifikasi kepada portfolio seseorang pelabur. Dijadikan juga ETF ni boleh dijadikan di sebahagian portfolio yang digunakan oleh robo-advisor ataupun pengurus dana macam value partners bagi menghasilkan portfolio yang lebih komprehensif dari sudut portfolio exposure dan allocation, dan last but not least menggantikan pelaburan menggunakan dana unit kerana ETF ni seperti kita kata lebih cost efektif. Dia hanya bayar minimal fee dan cost untuk trading di bursa sahaja, dan pelabur juga boleh kontrol pelaburannya sendiri melalui all the digital platforms di Bursa Malaysia. Tadi Dura bercakap berkenaan dengan bagaimana ia ada juga komprehensif mungkin Dura boleh terangkan lagi secara mendalam, wujudkah kepelbagaian dari segi sektor, geografi, risiko dalam ETF ini? Kita tahu ada ETF China A Syariah yang dilancarkan minggu lepas oleh VP Malaysia, tetapi daripada segi geografi lain bagaimana Dura? Okay, thanks Rizal. ETF ni actually instrumen yang sangat unik. Pengurus dana yang isu ETF ni boleh membuat backtesting menggunakan indeks dasar yang bakal digunakan oleh ETF itu sendiri untuk memahami potensi pulangan indeks dasar. Sesuatu ETF itu boleh merangkumi satu negara, macam kita punya China A ETF, yang merangkupi exposure kepada semua sektor di negara itu. Contohnya kita ada beberapa ETF Malaysia yang sudah ada di Bursa Malaysia yang ada exposure kepada kelapa sawit atau CPO yang tiada mungkin di ETF untuk negara-negara lain. Jadi dia boleh memberi exposure kepada all the sectors untuk satu-satu negara. Contohnya kalau kita buat ETF negara tunjak lah, ia juga boleh didedikasikan kepada satu sektor sahaja. Contohnya ni banyak di US sekarang, robotics, artificial intelligence. Ia juga boleh diberi exposure kepada konsep macam konsep syariah atau konsep ESG. Kita bercakap pasal ESG minggu lepas, bisnes yang beretika. Itu juga satu konsep baru yang ETF boleh beri wide exposure tu, bukan dalam satu negara sahaja tapi pelbagai negara termasuk kawasan geografik ASEAN, Asia dan sebagainya. Dan kita juga ada di bursa sedia ada ASEAN ETF untuk investor atau pelabur yang nak having exposure kepada negara Indonesia, Singapore, Thailand dan sebagainya. Mungkin juga ada pelabur yang dah biasa dengan unit amanah ataupun katakan ASB lah yang paling stabil dan mereka ingin cuba mencari alfa atau pulangan yang berisiko tinggi lagi. Jadi dia bolehlah memilih berbagai-bagai ETF yang berada di bursa yang saya dah mention tadi. Apa yang penting juga ialah pelabur bila assessing dia punya ETF ni, dia kena faham pertukaran asing. ETF ni saya mention boleh memberi exposure kepada pelaburan luar negara. Seorang pelabur kena faham impak pertukaran asing ke atas ETF-nya. Oleh itu, kita rasa ETF di Malaysia, di Bursa Malaysia ni sudah sufficient untuk memberi or manage risk seseorang pelabur itu bila dia cuba untuk melabur dalam ETF. Bursa Malaysia dah ada berbagai-bagai jenis ETF untuk exposure pelabur Malaysia, yang syariah, ada yang tidak sepatu syariah, ada emas, ada REITs China dan sebagainya, dan ini adalah lebih selamat
untuk pelabur domestik kerana pertukaran asing sudah di-manage oleh issuer of its ETF di Malaysia. Bagaimana pula dengan pelabur yang ingin memasuki ETF di pasaran global? Wujudkah pelbagai inovasi bila kita cakap tentang ETF ini? Dan juga minggu lepas kita ulangi bahawa VP Malaysia lancarkan ETF China A Syariah. Pasaran ETF di China dan juga Asia, apakah peluang dan inovasi yang wujud untuk pelabur yang mencari kepelbagaian dan ingin manfaatkan pemulihan yang berlaku dijangka di rantau ini? Okay, like saya mention just now di pasaran global, ETF ni dia sudah saiz dia dah mencecah 89 trilion US dollar ya. Itu 9.436 trilion ringgit. ETF di pasaran global ni dia sentiasa berubah berbanding dengan dana unit di pasaran global kerana banyak pengurus dana yang besar yang makin menyenangkan proses untuk tukar pelaburan dari dana unit kepada ETF. Largely kerana cost efektif dan kerana ini dia punya innovation produk dia sangat lancar, sangat advance. Lagi satu, ETF dah 30 tahun beroperasi di negara besar seperti US, Jepun dan sebagainya. Jadi dia ada first mover advantage lah ya. Apa yang menjadikan ETF ni penting bagi pelabur dan pengurus dana global ya, ialah sejarah ekonomi dunia. Dari segi teori, kita semua faham bahawa kitaran pasaran berlaku setiap 10 tahun. Ya, Rizal, iaitu pasaran akan naik dan jatuh setiap 10 tahun. Tetapi sejak krisis ekonomi Asia tahun 97 dan juga tech bubble 2001 dan juga global financial crisis 2008, kita tengok kitaran ni makin pendek. Ini kerana zaman internet, digital dan globalization atau globalisasi lah. Struktur ekonomi dan pasaran dah berubah. Dan informasi yang dulunya hanya diketahui oleh pengurus dana yang besar, kini pelabur am pun boleh tahu melalui internet. Dulu negara yang lead global growth adalah US dan Jepun. Sekarang China adalah pemain penting di dunia. Oleh itu, active fund management menjadi lebih sukar dan hanya untuk mereka yang ada teknik analisis yang bagus. Bagi pelabur am, ramainya gemar guna ETF untuk tracking atau jejaki indeks-indeks dasar yang terkemuka di dunia yang reflect the new global economy. ETF ni kita dah cakap dah 30 tahun beroperasi. Pelabur makin rancak melabur dalam ETF. Antara sebabnya ialah pengurus dana boleh track performance of basic funds ya, basic index. Dan inilah penting sebab kita kata tadi ya, kenapa kita nak invest dalam ETF, kita nak diversify daripada current exposure yang sudah ada. Dan dari segi inovasi ya, like saya mention di negara luar kita ada banyak thematic ETFs ya, seperti kita dah cakap tadi ada artificial intelligence, cloud computing ETF, robotics. Tapi di Malaysia ni kita masih baru nak innovate dengan memberi exposure kepada negara luar bagi pelabur Malaysia di pasaran modal Malaysia. Oleh itu kita masih fokus di negara-negara luar untuk diakses daripada Malaysia. Terima kasih Duraini Baharudin, Pengarah Urusan Value Partners Malaysia, membincangkan berkenaan dengan trend pasaran ETF di Malaysia dan juga di peringkat global. Itu saja masa untuk kita membincangkan berkenaan dengan perkara tersebut di Niaga Awal untuk pagi ini. Sekian Niaga Awal, ikuti bagaimana segelintir masyarakat mendepani cabaran kehidupan dalam dari lockdown di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Riza Zulkafli, salam hormat.